Kitab Samarul Jannah, ke surat 17 bawah sekali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala an ahdika wa bika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kami muliakan lagi dikasihi Tuan Imam, saf kepimpinan dan kuasa masjid, seluruh jamaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini sentiasa berada di bawah rahmat, diberikan keberkatan, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka jalan kepada kita untuk berada di atas jalan yang lurus, dan sentiasa kita mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kesambung apa yang terdapat dalam kitab ini. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, iza qama abdu ila salati aqbalallahu alaihi biwajhih. Artinya apabila berdiri oleh seseorang hamba kepada sembahyang, ketika mana dia berdiri untuk solat, nescaya berhadap Allah Ta'ala atasnya dengan wajahnya, yakni berhadap rahmatnya kepada demikian itu hambanya. Maknanya seolah-olah kita berhadapan dengan Allah yang memberi rahmat. Dah tentu Allah beri rahmat kepada hambanya yang sedang menghadapkan wajah, menghadap Allah. Wajah tuwahillazi fataras samawati wal ard. Dalam doa iftitah kita selalu baca doa, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah yang menciptakan 7 petal langit dan bumi. Tuan-tuan, Hanifah Muslim wa ana minal musyrikin. Kita berikrar, kita berjanji hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa segala ibadat yang kita lakukan, termasuk solat, hanyalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinyatakan berhadap dengan Allah itu ialah rahmat Allah, dan tidak sahaja bahawa berbimbang dengan sunat mutlak pada waktu bagi sunat yang datang, pada sunat mutahharah daripada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau perkataannya sehingga mendatangkan ia atas bilangan yang sempurna daripadanya. Maka setengah demikian itu beberapa rakaat yang ada sebelum fardu dan kemudian daripadanya, dan bermula masyhurnya terkaya daripada disebut akan dia. Dan setengah demikian itu sembahyang zikir dan itu semaya yang sabit
lagi muakkad dan menjalankan oleh setengah ulama kepada wajibnya. Katakan mengiringi akan solat yang difardukan oleh Allah itu solat sunat. Boleh kita kerjakan sebelum daripada kita tunaikan solat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun selepas kepada solat-solat sunat yang kita kerjakan, dengan satu tujuan agar dengan ibadat-ibadat ataupun solat-solat ini akan dapat menampung segala kekurangan dalam solat yang wajib ataupun solat yang fardu. Sebab tidak semua di kalangan kita yang solat khusyuk. Tak semua. Kadang-kadang mungkin terganggu sembahyang kita, dengan kita mikirkan macam-macam. Tadi orang rumah pesan, beli yang tu. Jadi kita dah tak apa nak ingat dah. Bermacam-macam. Yang kita ingat bawang, lepas tu gula, lepas tu ada lagi tu. Macam semayang dia kacau dah. Dia kacau. Dia ingat apa benda ni. Itu maknanya sudah mengganggu khusyuk dalam solat. Jadi tuan-tuan, banyak benda yang menyebabkan kadang-kadang orang semayang yang tidak khusyuk ni, maknanya dia lalai. Tidak berterusan, maka fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang solat, alladzina an salatihim sahun, yang mana mereka itu dalam keadaan lalai, tidak khusyuk. Sedangkan orang yang mendapat kejayaan dan kemenangan bagi orang mukmin ialah mereka yang sembahyang dengan penuh khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Mereka kerjakan, mereka laksanakan solat itu dengan khusyuk. Dan penutup segala solat sunat adalah witir. Maka dinyatakan bahawa witir itu adalah sangat dituntut. Sangat dituntut. Dia sebut solat penutup. Lepas solat witir tak diperintahkan lagi untuk solat sunatnya lagi. Maka sebab itu dia kata lagi muakkad. Sembahyang, iaitu sembahyang sabit lagi muakkad, makna dituntut sembahyang witir. Dan menjalankan oleh setengah ulama kepada wajib, dan setengah ulama kata wajib. Witir ni kita kerjakan dalam bentuk yang ganjil, paling kurang 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat ganjil. Sebab Allah suka tentang angka-angka yang ganjil ini. Ada setengah orang dia kata kalau macam tu kita solat tarawih lepas tu witir tak payahlah, sebab kita nak makin malam, kita nak qiyam. Beza dengan hari kita kata solat tarawih. Kalau semua pakat tak nak sembahyang witir, siang dapat imam kan. Mana lepas solat tarawih kita ikut dengan solat witir. Lepas tu kalau kita bangkit malam, mana kita boleh melakukan sembahyang sunat balik, kemudian kita tutup balik dengan solat witir. Sebab itu istimewanya bulan Ramadan. Ada setengah ustaz yang mengajar di pondok, kadang-kadang dia galakkan anak murid dia sembahyang witir lepas solat isyak. Kita pulanglah. Sebab bukannya benda yang kita kata berdosa kan. Cuma kalau kita nak sembahyang malam, lepas sembahyang isyak kita nak sunat, dan kita berniat lagi nanti malam nak bangkit qiyamul lail, nak solat tahajud dan sebagainya, maka kita sebelum masuk subuh, maka kita tutup solat sunat kita dengan solat witir, sembahyang witir. Sebab itu disebut oleh Nabi SAW, innallaha witrun yuhibbul witra fa'au witru ya ahlul Quran. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tunggal dan Allah kasih akan witir, maka kerjakanlah witir olehmu. Allah itu tunggal satu, maka Allah suka kepada yang kita kata yang tunggal lah, 1, 3, mana bilangan yang ganjil, bilangan yang ganjil. Wahai ahli Quran, Nabi sebut Allah itu kasih kepada orang yang
mengerjakan solat witir, maka kerjakanlah olehmu. Al-witru haqqun. Wa man lam yu'tir falaysa minna. Bermula witir itu sebenar, dan barang siapa yang tidak sembahyang witir, maka tidak daripada kami. Maknanya apa kita laysa minna, bahagian daripada amalan yang dituntut. Nanti kata, jadi buatlah bila kita kerjakan solat-solat malam terutamanya, maka hendaklah kita jangan tinggalkan solat witir. Sebab Nabi kata al-witrul haqqun, witir itu adalah sebenar. Mana ganjaran yang Allah beri adalah besar kepada mereka yang mengerjakannya. Dan sebanyak-banyaknya ialah 11 rakaat. Sebanyak-banyaknya solat witir adalah 11 rakaat. Dan sekurang-kurang yang saya kira bahawa di sisinya atasnya bahawa disimpan akan di atasnya 3 rakaat dan diperbuat akan dia pada akhir malam bagi mereka yang beradat, yang tetap bangkit pada akhir malamnya, lebih afdal. Maka sabda Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra, jadikan olehmu akhir sembahyang kamu pada malam itu akan witir. Jadikanlah kamu dalam solat malam, di antaranya ialah mengerjakan solat witir di akhir malam, di akhir sembahyang. Barang siapa tidak ada baginya adat pada bangkit pada akhir malam, maka perbuat, kerjakanlah akan dia kemudian daripada sembahyang isyak. Ini ada tuan-tuan. Lalu bila ada yang dia kata, ustaz tu duk buat sembahyang isyak, boleh kan? Jadi kita sebut menentu khilaf. Nak buat pun boleh, tak buat pun tak ada masalah. Dalam kitab ni disebut, kalau kita tak boleh nak kata nak bangkit malam untuk solat tahajud, solat sunat-sunat lain, solat witir, maka boleh kita lakukan juga selepas solat isyak. Itu setengah baginya. Aula baginya, dan setengah daripada mikir itu sembahyang duha, iaitu sembahyang yang berkat, lagi banyak manfaat, dan sebanyak-banyak 8 rakaat sembahyang duha, dan kata kil 12 rakaat. Ini satu lagi tuan-tuan. Demikian itu sembahyang duha. Duha ni waktu matahari naik 1/10, mana waktu duha lah tuan-tuan. Masuk waktu duha, maknanya kita boleh melakukan sebanyak 8 rakaat. Ada setengah kil menyatakan 12 rakaat. Dan sesungguhnya telah warid pada hadis sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maka dalam hadis-hadis Nabi juga ada disebut, kalau tak mampu kita nak mengerjakan 8 ataupun paling banyak 12 rakaat, maka bolehlah kita mengerjakan sebanyak 2 rakaat sembahyang sunat duha. Dan yang lebih afdal waktunya bahawa engkau sembahyang bila duha oleh siang hari, lalu hampir kepada dan sabda Rasulullah SAW, ini Nabi sebut, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun wa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf sadaqatun wa nahyu 'anil munkar sadaqah wa jizyah zalika kullihi rak'atani yarka'uhuma minad duha. Berpagi-pagi atas tiap-tiap tulang sendi daripada seorang kamu adalah sedekah. Tiap urat sendi, tulang sendi kita adalah sedekah. Maka tiap-tiap tasbih itu sedekah. Kita sebut subhanallah, subhanallah, itu juga adalah sedekah. Dan tiap-tiap tahmid itu sedekah. Apa tahmid tuan-tuan? Kita sebut alhamdulillah, 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 itu sedekah. Dan tiap-tiap tahlil, tahlil ialah la ilaha illallah, tahlil, itu adalah sedekah. Dan tiap takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
adalah sedekah. Dan menyuruh kepada kebajikan, yakni yang makruf, adalah sedekah. Dan melarang daripada perkara mungkar adalah sedekah. Dan memadiakan daripada demikian itu sekaliannya oleh 2 rakaat yang sembahyang ia daripada sembahyang duha. Maka jikalau tidak datang pada kelebihan dan sembahyang, melainkan ini hadis yang sahih, nescaya memadai. Dan setengah daripada demikian itu sembahyang antara maghrib dan isyak, dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat, dan pertengahan 6 rakaat. Ini kita duha tadi, maknanya sembahyang yang sebut juga Nabi kata sunat yang dituntut. Antara kelebihannya ialah dalam setengah riwayat menyatakan orang yang sentiasa mengerjakan solat sunat duha, maka dimurahkan rezeki. Dimurahkan rezekinya. Itu dia punya kelebihan. Kalau Nabi menyatakan kalau ada lagi solat yang diwajibkan selain pada 5 waktu, maghrib, isyak, subuh, zuhur dan asar, nescaya aku wajibkan duha. Tapi tidak Nabi takut memberati akan umat dia. Memadailah kita solat 5 waktu yang wajib. Maka duha ini sebut sunat yang dituntut, sunat muakkad, bagaimana solat witir yang disebut sebelum ini. Jadi antara waktu maghrib dan waktu isyak, sekarang ni kalau tak adalah pengajian, tak ada apa aktiviti keagamaan dan sebagainya, maka boleh dilakukan sembahyang sunat sebanyak-banyak 20 rakaat, dan pertengahannya 6 rakaat. Bayanglah. Sebab Nabi SAW bersabda, man shalla bainal maghribi wal isya rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah. Maka Nabi sebut dalam hadis, man shalla ba'dal maghrib sittah rak'atani la yatakallamu bainahunna adalna lahu ibadatas nata asyrata sanatan. Barang siapa yang sembahyang antara maghrib dan isyak 2 rakaat, nescaya membina Allah Ta'ala baginya satu bilik dalam syurga nanti. Allah sediakan satu bilik dalam syurga. Dan Nabi sebut pada hadis tadi, barang siapa yang sembahyang kemudian daripada sembahyang maghrib 6 rakaat, dan dia tidak berkata-kata antara waktu tadi, maghrib dan isyak, nescaya menyamai ia baginya ibadat 12 tahun. Seperti dia sembahyang 12 tahun, tuan-tuan. Ini Nabi sebut betapa besarnya kelebihan. Maka setengah daripada sunat bangkit mengerjakan sembahyang antara 2 isyak, dan datang pada kelebihannya beberapa hadis dan asar, dan memadi akan dikau daripada demikian itu. Ahmad bin Khawari berunding ia akan gurunya Abu Sulaiman rahimahumullah bahawa puasa ia pada siang hari atau bangkit sembahyang sunat antara 2 isyak. Antara 2 isyak, mana antara maghrib dan isyak lah, tuan. Maka berkatalah gurunya, himpunkan olehmu antara keduanya. Maka berkata ia, tidak aku berkuasa, kerana bahawasanya aku bila aku puasa nescaya bimbang aku dengannya berbuka pada waktu ini. Maka berkata ia baginya, bila engkau tidak berkuasa, bahawa engkau hampir himpun keduanya, maka tinggal puasa siang hari dan bangkitlah dari waktu sembahyang antara 2 isyak. Maka sabda Rasulullah SAW, afdalus salati ba'dal maktubati salatul lail, bermula yang terlebih afdal sembahyang kemudian daripada sembahyang fardu itu ialah sembahyang malam. Jadi tuan-tuan, makna kelebihan solat di waktu malam, kerana lebih kita menumpukan kita punya perhatian kita. Waktu malam ni sunyi, tuan-tuan. Waktu malam ni kita dah ada kelapangan. Waktu siang kadang-kadang mungkin kita ada urusan, kadang-kadang kita kelang kabut atau faktor kerja dan sebagainya. Tetapi waktu malam, maka waktu ini sangat sesuai untuk kita takarub dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu disebut ba'dal maktubatus salatul lail,
sembahyang pada waktu malam. Maka Nabi bersabda lagi, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bu salihina qablakum wa maqrubatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyiati wa minhatun anil ismi wa matradatun lid-da'i anil jasadi. Di atas engkau dengan mengerjakan ibadat pada malam, maka bahwasanya ada seseorang yang soleh, orang yang salihin, qablakum, sebelum kamu, dan menghampirkan mereka itu makrubatan, mereka menghampirkan ila rabbikum, kepada Tuhan mereka. Mereka nak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkafarahkan, wa maghfaratun lisayyiati, Allah mengampunkan ataupun mengkafarahkan akan kesalahan-kesalahan mereka, dan kejahatan yang mereka lakukan, dan menegah daripada dosa, dan menghalau baginya penyakit daripada tubuh mereka. Maknanya orang yang mengerjakan ibadat di waktu malam, sebenarnya dia sihat. Dia sihat, Allah beri. Sebab penyakit-penyakit ni insya-Allah akan dihalau, terhindar daripada segala penyakit pada tubuh. Allah kafarahkan segala dosa-dosa. Bukan senang tuan-tuan nak bangkit malam dalam keadaan isteri kita masih tidur nyenyak, anak-anak kita masih lagi dibuai mimpi. Tiba kita bangkit perlahan-lahan, kita masuk bilik air, kita ambil wudu, kemudian kita bersiap untuk solat tahajud, dan solat sunat-sunat yang lain. Maka ketika tak ada perasaan lain tuan-tuan, kita rasa insaf, kita rasa lemah, kita rasa kerdilnya diri kita di hadapan Allah dalam keadaan kita bersendirian. Kita bayangkan sampai masa ketikanya kita juga akan bersendirian. Tidak siapa yang menjadi teman kita, tidak ada siapa yang berdekatan dengan kita, melainkan pada ketika itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang dulu ni tuan-tuan, para alim ulama, mereka suka bersendirian. Ada waktunya mereka akan uzlah. Mereka duduk bersendirian selama seminggu. Kadang-kadang ada bilik khas yang mereka akan duduk dalam bilik tersebut tanpa gangguan. Ketika itu mereka boleh menulis kitab-kitab. Mereka dulu penulis-penulis kitab dan sebagainya. Dan fikiran mereka tidak terganggu. Isteri mereka hanya menghantar makanan saja. Bila sampai waktu untuk mereka diberi untuk makan tengah hari, makan malam pun mereka hantar makanan. Selebihnya mereka akan beruzlah. Mereka akan mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya mereka itu sembahyang. Kemudian daripada sembahyang Isyak, maka sungguhnya telah bangkit pada malam, dan adalah dia kata apa? Salafus saleh, sembahyang ia akan wiridnya daripada awal malam, dan tetapi ada pada bangkit mengerjakan ibadat kemudian daripada tidur itu. Jadi syarat untuk kita qiyam, sebab qiyamul bangkit malam, syarat dia mesti tidur. Jangan lepas isyak ni tuan-tuan, sambil dah makan apa semua, kenyang dah apa semua, kita pun tak mau lena. Sebab kita dah minum kopi cekna, dia tak mau lena tuan-tuan. Tengok dah pukul 2 dah, pukul 1, main tahajud lah. Mana boleh tuan-tuan. Dia belum dianggap qiyam, sebab kita tak tidur lagi. Bila kita dah tidur, walaupun sekejap, walaupun 10 minit ataupun 5 minit, tiba kita tengok, boleh sembahyang ni, qiyamul lail. Mana boleh kita disebut qiyam, bangun daripada tidur, qiyamul lail, bangunkan malam untuk solat. Sebab qiyamul lail, ini kita bangun malam tuan-tuan, muka ada nur. Bukan nur kerana bangun malam sembahyang, muka ada nur sebab tengok handphone.
Tengok handphone ada cahaya, handphone tuduh kat muka kan. Wah, hari ni tidur mesti dekat handphone tuan-tuan, dekat handphone. Sebab banyak benda-benda kan. Kadang-kadang orang WhatsApp kan. Tengah malam bunyi tenet. Tangan duk rabah. Buka. Bila buka tak nampak, mesti tekan lampu cahaya muka. Kita muka ada nur malam-malam. Tapi sebaik-baiknya kalau terbangun itu di samping kita nak tengok apa benda yang keluar dalam WhatsApp ni, sebaiknya kita bangun malam untuk solat, sembahyang tahajud dan sebagainya. Itulah kelebihan-kelebihan orang yang solat malam. Kita tua-tua ni tuan-tuan kadang memang tak banyak tidur lah. Saya sejak akhir ni lah tuan-tuan, kadang-kadang boleh kata 2 jam, paling-paling pun 4 jam lah tuan. Semalam dapat 4 jam, dapat lena 4 jam malam. Belum tu kadang 2 jam ya. Kadang-kadang tak tidur langsung. Sebab bila kaki duk berdenyut tuan-tuan, dia masalah saraf kan. Dia ada keracunan sikit, dia toksik dalam darah ni. Dia makan ubat tu menyebabkan kadang-kadang dia bila dia main tapak kaki ni, tapak kaki dia tarik sampai tengok nak tidur apa duduk terlentang. Kita balik mengajak kadang-kadang pukul sampai rumah, kalau kata jauh tu tuan-tuan, mau dekat pukul 11 tu tak lena lagi. Duduk terbaring gitu. Kadang-kadang mula nak kita mangkit, tengok, buka-buka buku lah, baca-baca sikit kan, bagi dia mengantuk balik. Sampai tu pengkat ni tuan-tuan, Allah tarik dah nikmat itu. Nikmat kita nak berehat panjang. Kadang-kadang masa yang Allah beri pada kita ni kadang-kadang kita tak dapat nak gunakan sepenuhnya untuk kita berehat. Ada je kita punya benda yang kita nak buat. Kita rasa rugi tuan-tuan. Biarlah kita habiskan umur tua kita ni, insya-Allah kita nak buat benda yang terbaik. Kita nak persiapkan bekalan-bekalan kita. Kita tak nak masa tuan-tuan nak lepak dekat kedai berjam-jam sembang pasal dunia. Sebab kita tahu bahawa dunia ni kita akan meninggalkan dunia, bukan dunia yang meninggalkan kita. Bila mana jasad kita nanti bila letakkan dalam perut bumi, dan bumi pada ketika itu akan berkata, "Hei manusia, dulu engkau berada di atasku, sekarang engkau berada dalam perutku. Adakah aku yang tinggalkan kamu, ataupun kamu yang meninggalkan aku?" Masa dekat dunia bukan main lagi. Kita takut ketinggalan zaman, maka kita ikut trend. Kita dah tak ikut Islam, tapi kita ikut zaman yang ada hari ini, zaman moden. Sambut hari lahir anak, bukan lagi nak buat doa selamat dengan apa dak, dengan kita kata keknya, dengan lilinnya, dengan menyanyi dia, dengan panggil buat karaoke-nya. Sebab ikut zaman. Ini zaman moden, zaman sains dan teknologi. Pandai sains tak pandai mengaji. Banyak ini tuan. Anak belum ada ikatan apa, bau bertunang dah boleh bawa mata-mata dah. Pasal apa? Ikut zaman. Tak boleh nanti depa kata kita ortodok, out of date, ketinggalan zaman, kolot. Kita takut sangat orang kata kita. Biar orang kata kita kolot tak apa. Yang kita buat benda yang bercanggah dengan ajaran Islam. Sampai dah bercampur aduk benda yang makruh dan benda mungkar. Tuan-tuan, minyak dengan air tak boleh campur. Tak boleh campur tuan-tuan. Tapi hari ni orang boleh campur benda makruh dengan mungkar, buat sekaligus. Yang makruh ialah kekah. Itu diperintahkan supaya bapa melakukan kekah kepada anak-anak yang dilahirkan. Itu benda yang kita kata makruh. Tapi bila majlis sebut, dicampurkan pula dengan tarian yang baru ni kan. Tarian gelek. Buat panggil artis datang pakai bergelek semua, menyanyi. Itu jadi perkara mungkar. Sebab itu kerana tak faham, kerana tak jelas tentang apa itu Islam, apa itu kehidupan dunia, yang menyebabkan mereka dah
tidak dapat membezakan antara dosa dan pahala, perkara ma'ruf dan perkara mungkar. Maka sebab itu kita bersedia. Lalu kita akan jawab, bahawa aku sedar, bahawa aku tahu wahai bumi, rupanya sekarang ini aku yang meninggalkan kamu, bukan kamu yang meninggalkan aku. Bahawa kita mengaku kepada bumi yang sentiasa berseru-seru kepada manusia. Tapi cuma kita tak dengar ya tuan-tuan. Hei manusia, adakah aku yang kumpulkan kamu ataupun kamu yang mengumpulkan aku? Maka kita akan jawab nanti, wahai bumi, rupanya engkaulah yang mengumpulkan aku, bukan aku yang mengumpulkan dunia. Kita anggap dekat dunia ni kita sibuk nak kumpulkan dunia, kekayaan dunia, harta dunia, sehingga kita tak pernah rasa puas. Tak cukup lagi duit yang kita ada. Kita nak lagi, tambah lagi. Sedangkan kita dah memadailah dengan, kita kata, kalau dah duit pencen tu dah kira 2,000 kan, sebulan kita dapat, kita rasa masih kita nak lagi kekayaan. Sedangkan kita sudah tidak ada tanggungan. Anak-anak pun dah bekerja semua, rumah pun kita selesaikan hutang, tak ada apa dah. Tapi duit banyak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita duk rasa nak kumpulkan lagi dunia. Kita nak memperbanyakkan lagi kekayaan kita. Sedangkan Allah menyatakan dalam Al-Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Celakalah bagi mereka yang biasa memperbanyakkan, mengumpul kekayaan-kekayaan dunia, hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka sampai ke kubur. Apatah lagi bila Allah dah beri kepada kita banyak tanda-tanda. Nikmat yang Allah beri pada kita, Allah ambil sikit-sikit. Itu pun kita dah tak terfikir bahawa apa lagi yang kita nak cari nikmat dunia, sedangkan kita tak boleh makan. Silap sikit, kita terpaksa bekerja ke bilik air, ceret-beret, peluk kita tak apa nak boleh terima. Makan kita pedas sikit dah tak boleh. Makan terlajak garam, darah tinggi naik. Macam-macam yang Allah beri tanda-tanda. Tapi kita hatta zurtumul maqabir. Lalu bumi kata, adakah aku yang kumpulkan kamu ataupun kamu yang mengumpulkan aku? Pada ketika itu barulah kita dengan rendah hati kita kata, wahai bumi, aku yang engkaulah yang mengumpulkan aku. Kita dikumpulkan di tanah perkuburan. Masing-masing ada tempat pengkebumian dia. Kita tak tahu di mana, sama ada mungkin dekat Silverstone kan, mungkin ada dekat Tekah, mungkin ada mana-mana tempat lah. Mungkin yang mana pergi haji, umrah, meninggal di Mekah, dikumpulkan dengan mereka yang dikebumikan di tanah suci Mekah. Masing-masing akan dikumpulkan jasad mereka dalam perut bumi. Maka ketika itu hilang kesombongan kita, hilang keangkuhan kita, bila mana kita sedar betapa lemahnya kita kerana kita tidak melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan dunia ni tuan-tuan, tujuan dia apa? Beribadat. Maka gunakan kesempatan bila Allah bagi peluang. Mudah aja tuan-tuan. Bila kata kita terbangun malam, terus kita solat, salli tahajjud rak'atain lillahi ta'ala, dapatlah pahala malam. Pahala dia sangat besar tuan-tuan. Dan ada pun bangkit mengerjakan ibadat, kemudian pada tidur itu menghinakan syaitan, memerangi akan nafsu dan rasa yang ajib, itu tahajud. Tahajud yang menyuruh Allah Ta'ala dengan dia dan Rasul. Allah suruh dan juga Rasul sangat menggalakkan kita bangun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan daripada malam itu maka sembahyanglah olehmu dengan dia, sunat bagi engkau. Walaupun tak wajib,
Allah tak memberati kita dengan suatu benda yang kita tak mampu nak buat. Tapi bagi mereka yang mampu, maka ganjaran sangat besar. Sebab itu sebut wa minal laili fatahajjud bihi nafilatan laka. Dan sembahyanglah dengan sunat bagi engkau, sembahyang malam, daripada malam. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya keji daripada orang yang menuntut akhirat, bahawa tidak ada baginya bangkit sembahyang pada malam. Betapa bermula murid itu sentiasa menuntut ia akan tambahan dan kelebihan. Sebut dengan baginya, yakni rahmat Allah Ta'ala atas berkekalan segala waktu. Bagi sabda Nabi Sallam, Nabi sebut, inna fil layli la sa'atan la yuafiquha abdun muslimun yas'alullahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyahu wa zalika kulla laylatin. Maka hadis sebut tentang bahwasanya ada pada malam itu satu ketika yang tidak kebetulan akan dia oleh hamba yang Islam, yang meminta ia akan Allah Ta'ala akan lebih baik daripada pekerjaan dunia dan akhirat, melainkan memberi ia akan dia akan itu dan demikian itu tiap-tiap malam. Salah satu di antara perkara yang dipermudahkan oleh Allah, kebaikannya ialah Allah akan menerima segala permintaan, doa-doa yang kita munajatkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu apabila meminta ia akan Allah Taala akannya yang lebih baik daripada apa juga pekerjaan di dunia dan juga di akhirat. Tempat kita mengadu kepada Allah anda kita menghadapi masalah, mungkin kita menghadapi masalah dengan sahabat kita, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan keluarga dan sebagainya. Maka pada ketika itu kita bangun malam, kita berdoa, kita minta kepada Allah. Kita boleh berdoa, ya Allah, kau lembutkanlah hati mereka, ya Allah. Anak-anakku, ya Allah, yang sangat degil, yang tak boleh menerima nasihat, berkawan dengan sahabat-sahabat yang tidak baik akhlaknya, ya Allah. Selamatkanlah anakku, ya Allah, supaya terbuka hatinya, ya Allah, agar dia dapat memilih kawan yang baik. Sebab pengaruh rakan sebaya ini lebih kuat daripada pengaruh ibu dan bapa. Sungguh tuan-tuan, zaman sekarang dia sanggup bila kita buat satu camp, budak-budak yang menghadapi masalah di sekolah asal disiplin, maka dikumpulkan satu tempat tuan-tuan dekat Ulu Kenas. Panggil kita untuk brainwash lah, nak memberi kesedaran pada anak-anak ni. Tuan-tuan, budak tingkatan 3, tingkatan 4, masih kita faham lah. Boleh lari tengah malam tuan-tuan, tak tahu hilang. Jenuh cari, jumpa kat Bukit Berapis, jalan kaki balik. Jenis orang kata keras hati tuan-tuan, tegil. Sebab pengaruh. Dia berkawan dengan budak dadah, berkawan dengan budak yang esok rokok. Dia kata macam mana, duit tak ada, tapi otak mereka ni dia berfikir tuan-tuan, mereka ni mengkaji. Itu kata cerdik budak ni. Baru kita dapat tahu rupanya taik lembu tu dia ada kesan khayal. Kesan khayal, boleh cium taik lembu. Sanggup cium taik lembu tuan-tuan. Bila lembu berak tu dia tekuk tangan sedut. Sedut tu dia rasa seronok, mata hitam hilang, tinggal mata putih. Lembu pun takut nak berak tengok ada orang tak ada orang. Itu kan cerdik apa ni orang tahu. Macam-macam lagi dia bagi kita ni kan. Sebab itu kadang-kadang banyak benda-benda yang mereka boleh proses untuk jadikan kita bahan untuk mereka. Kita nak beli tu mahal kan, nak beli dadah ni mahal. Jadi dengan cara yang begitu mudah dia boleh dapat. Itulah bila kita bangkit malam, kita doa. Kita doa supaya keselamatan diri kita, keselamatan isteri, anak kita. Mengadu pada Allah.
Jadi bangun malam itu merupakan suatu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada setiap hambanya, agar hambanya banyakkan berdoa, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bersabda lagi, ini Nabi sebut dalam hadis, yanzilullah kullu lailatin illa as-sama'id dunya hina yabqa sulusul lail akhir fayaqulu hal min da'in fastajiba lahu hal min mustaghfirin faghfir lahu hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min sa'ibin ta'ibin min ta'ibin fa'atuba alaihi hatta yatla'al fajr. Maka diturunkan Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam, turun Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam pada langit dunia. Pada ketika itu tinggal 1/3 malam. Sulusul lail, mana 1/3 malam. 1/3 malam agak berapa tuan? Jam apa? Jam 3 lah. Lebih kurang begitulah, pukul jam 2 pagi, 3 pagi. 1/3 malam. Yang akhir, maka berkata ia, adakah yang berdoa? Allah turun ke langit dunia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, adakah di kalangan hamba-Ku yang berdoa? Pada ketika ini, 1/3 malam. Dalam pukul 2 pagi, 3 pagi. Ada tak yang bangun malam berdoa pada ketika itu? Maka kata Allah, aku perkenankan baginya. Aku perkenankan payaku. Fastajibalahu. Maka aku akan mustajabkan doa dia. Aku akan perkenankan doanya. Daripada mereka minta keampunan. Min mustaghfirin. Yang mana yang minta keampunan kepada aku, faghfir lahu, maka aku akan mengampunkan baginya. Kita ni banyak dosa tuan-tuan, banyak dosa. Waktu siangnya, mau tak mau mesti kita melakukan dosa kecil terutamanya. Kita pergi pasar pun cukup dah tuan-tuan. Masuk je, pemarket ke, Tesco ke, ataupun Econsave ke. Banyakkan pekerja-pekerja pelayan-pelayan adalah macam pangkat anak-anak kita lah kan. Anak-anak gadis lagi. Kadang-kadang pakaian mereka kan, kadang-kadang menyebabkan kita maklumlah kan, dengan pakai seluar, dengan baju ketat dan sebagainya. Maka pandangan mata kita sudah mendatangkan dosa. Itu dosa kecil, kita tak boleh nak elakkan. Mana ada pasar raya makcik-makcik tua jadi pelayan, orang tak datang tuan. Mereka sebagai daya penarik. Kadang tabarus muka tu dia lampu traffic light merah, hijau, kuning ada kat muka. Kita pun kadang-kadang mereka layan kita dengan baik. Bahkan kadang-kadang kita fikir ini mungkin satu dosa. Dosa yang kita kata tak sengaja, yang terpaksa kita hadapi. Maka kita istighfar, kita minta ampun. Kadang-kadang kita bercakap dengan sahabat kita. Kadang-kadang terlajak tuan-tuan. Kita bercakap satu benda yang boleh mendatangkan dosa. Antaranya mungkin kita tersebut mengumpat dan sebagainya. Maka kita minta ampun kepada Allah. Maka Allah kata, siapa di antara mereka yang minta keampunan 1/3 malam, dia bangun untuk sembahyang malam, faghfir lahu, maka aku akan ampunkan. Dan adakah yang meminta, maka aku beri akan dia. Siapa yang meminta, aku beri akan dia. Dan adakah, Allah soal lagi, adakah bagi mereka itu min taibin, di antara mereka yang bertobat, minta ampun, maka aku menerima akan taubatnya. Fa'atuba alaihi, maka aku akan menerima akan taubat atasnya. Hatta yatla'ul fajri, sehinggalah terbitnya fajar, sehingga naiknya matahari. Itulah kelebihan-kelebihan orang yang boleh bangun waktu malam untuk menunaikan solat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalannya sampailah naik fajar. Dan jikalau tidak datang pada sesungguhnya atas qiyamul lail yang lain daripada ini hadis, nescaya madalah ia bermula Quran dan hadis, penuh keduanya dengan menggemarkan padanya dan menyungguhkan atasnya, dan baginya orang yang arifin dengan Allah pada
qiyamul lail, beberapa pangkat yang mulia, dan beberapa perasaan yang latifah, yang lembut, yang halus, yang mendapat mereka itu akan dia pada hati mereka, daripada nikmat yang hampir daripada Allah Ta'ala, dan lazat berjinak Allah Ta'ala, dan baik munajat dan bercakap-cakap serta dengan Allah, sehingga berkata mereka itu, jika ada ahli syurga pada seumpama barang yang kami padanya daripada nikmat hampir dan lazat, bercita-citakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya dalam kehidupan yang baik. Dan berkata setengah arifin pula pada ahli malam, pada malam mereka itu seperti ahli permainan dalam permainan, dan bermula ini segala nikmat, tidak ada ia melainkan kemudian daripada minum segala yang pahit daripada ibadat, dan menanggung segala musyaqqah, beban pada mengerjakan ibadat pada malam. Berkata Utbah Al-Ghulam, sesungguhnya aku pada malam 20 tahun dan bernikmat-nikmat aku dengan dia 20 tahun. Maka jika berkata engkau, apa yang aku baca dalam sembahyang pada malam yang rakaat, saya dia bahawasanya aku sembahyang, maka ketahuilah orang bahawasanya Rasulullah SAW tidak mengekali pada tahajud atas membaca suatu surah yang tertentu. Dan setengah daripada yang elok bahawasanya engkau menjabat akan Quran, munajat akan Quran, maka engkau baca akan dia sedikit pada qiyam, sehingga engkau khatam akan dia dalam sebulan, atau kurang atau lebih kadar rajin engkau. Dan adapun bilangan rakaat, maka sebaik banyak barang yang diriwayatkan daripada qiyam Rasulullah SAW 13 rakaat, dan datang olehmu kisar daripada 9 dan 7, dan kebanyakan barang datang daripada 11 rakaat. Dan kesimpulan daripada perhimpunan segala hadis, bahawa saya gia bagi engkau, dan disunatkan apabila engkau bangkit daripada tidur, bahawa engkau sapu akan tidur daripada muka engkau dengan tangan engkau, dan berkata engkau, alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa nusyur. Dan engkau baca ini fil halqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Surah Ali Imran, ya, kalau tak silap saya. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surah Ali Imran ayat apa saya tak ingat. Jadi bila kita bangun tidur, maka kita sapu wajah kita, kita baca alhamdulillahi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Maka kita sambung lagi dengan baca inna fi khalqis samawati sampai habis. Maka bersugih engkau mengambil wuduk, dan wuduk yang kamil, sembahyang 2 rakaat, yang ringan keduanya, dan engkau sembahyang kemudian daripada keduanya 8 rakaat, dan engkau panjangkan akan dia, kau beri salam daripada tiap-tiap 2 rakaat, engkau kendaki atau tiap-tiap 4 rakaat, atau engkau himpunkan sekalian itu dengan satu salam, maka tiap-tiap demikian itu telah warid ia. Kemudian jika melihat engkau bahawasanya ada pada engkau itu rajin, maka engkau sembahyang sunat barang yang nyata bagi engkau, dan engkau sembahyang lagi 3 rakaat dengan diniat witir dengan 1 salam atau 2 salam. Kau baca padanya rakaat yang pertama sabbih isma rabbikal a'la, dan pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, sampai qul a'udzu birabbin nas. Dia cerita tentang cara litir lah sikit macam mana sembahyang. Bila kita terjaga, kita baca doa tadi, kita baca doa alhamdulillahi ahyana ba'da amatina wa ilaihin nusyur. Kemudian kita baca inna fi khalqis samawati wal ardi, atau pemuka. Kita bangkit pergi bilik air, dia kata pergi ke bilik air, ambil wuduk, lepas tu pergi untuk solat 2 rakaat, main tahajud lah tu, main tahajud. Jadi solat tahajud. Kemudian kalau kita rasa mampu, kita buat lagi sunat yang lain. Kemudian ditutuplah dengan solat witir. Dan sebutkan tadi, baca rakaat pertama solat witir, dalam kitab ni dia kata apa? Baca sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian pada rakaat yang kedua tadi, kita baca, disebut sini qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Itu rakaat yang kedua. Kemudian pada rakaat yang ketiga, maka bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai sembahyang malam. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita akan sambung dengan bab bab yang lain insya-Allah, ya. Wallahu a'lam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kifarah dan surat Al-As.